Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada di 21 Ramadan 1441. Bermakna telah masuk 10 yang ketiga ataupun 10 yang terakhir. Dia panggil Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan tadabbur beberapa ayat pilihan. Juzuk yang ke-30, surah yang ke-110. Surah An-Nasri. Surah An-Nasri, surah yang ke-110. Kita baca ayat, kemudian kita pergi ke penjelasan dan terjemahan insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah Al-Fath. Apa makna surah Al-Fath? Maaf, surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu nama yang rasmi dia, yang masyhur, surah An-Nasr. Ada sebahagian ulama kata surah Al-Fath. Kita bincang. Muqaddimah surah An-Nasri. Yang pertama sekali, surah ini diturunkan di Madinah. Surah ini madaniyatun. Kenapa dia madaniyatun? Sebab dia sudah bincang tentang Al-Fath. Apa makna Fath? Pembukaan kota Mekah. Jadi lepas Nabi kita sudah berada di Al-Madinah Munawwarah. Ayat dianya 3, mengandungi 3 ayat. Dia ni salah satu daripada 3 surah yang pendek, aqsar surah. Dalam Quran, wal asri, inna a'tainakal kautsar, dan iza jaa nasrullahi wal fath. Surah Al-Asri, Al-Kautsar, An-Nasr. Ingatlah. 3 surah yang pendek tapi maknanya panjang. Sebab itu para jemaah perasan ke tidak, surah yang panjang pun kita hurai 1 jam. Yang pendek ni pun boleh sampai 1 jam dan boleh sampai ke petang, tapi kata orang memadailah. Daripada tak lalu, tak dengar, kita dengar juga sebahagian daripada huraiannya. Alhamdulillah. Surah ini dinamakan surah An-Nasr. Surah An-Nasr itulah yang masyhur. Ada juga sebahagian ulama kata surah Al-Fath. Cuma bila surah Al-Fath berlaku kekeliruan dengan surah Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Kan? Jadi kita kekalkan surah ini dengan surah An-Nasri sebab Allah Ta'ala sebut iza jaa nasrullah. Al-Syekh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menamakan surah ini dengan nama surah At-Tawdi', surah selamat tinggal ataupun selamat jalan, wada'. Sebab apa? Sebab turunnya surah ini izanan biqurbi ajalir rasul, bermakna hampir sudah dengan tempoh ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi melaksanakan tugas menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menyempurnakan perjalanan agama, dan orang pun dah masuk agama Islam ini afwaja, telah masuk berpuak-puak. Asalnya seorang-seorang, secara sembunyi, senyap-senyap, tapi kali ini masuk afwaja, berduyun-duyun orang masuk. Demikianlah huraian ini difahami oleh
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma habrul ummah wa turjumanul Quran. Orang panggil pakar dalam bidang tafsir bagi umat ini. Bukan profesor tafsir di universiti, tapi pakar tafsir bagi umat ini. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan, Ibnu Abbas kata apa? Kana Umar yudakhiluni ma'a asyakhi Badrin. Sayyidina Umar panggil Ibnu Abbas masuk dalam satu majlis mesyuarat yang dihadiri oleh syekh-syekh, sahabat-sahabat yang Nabi SAW yang besar yang menghadiri peperangan Badar. Jadi dalam Islam ni ada kumpulan muhajirinnya awal, ada kumpulan yang menghadiri peperangan Badar, ada kumpulan yang bai'atur Ridwan di Hudaybiyah. Jadi semua tu ada mangkab, ada orang panggil taraf yang tersendiri di kalangan para sahabat. Jadi bila mari ahli Badar ni 300 orang lebih kan. Faqala ba'duhum, asalnya lah, tapi zaman Sayyidina Umar tinggal berapa orang lagi tak tahu dah. Kata sebahagian daripada sahabat, lima tudkhilu hadzal fata ma'ana walana abna'u mislu. Kenapa Sayyidina Umar bawa masuk budak kanak itu? Pemuda ni dalam majlis kita. Kita pun ada anak macam dia juga. Kalau nak bawa anak boleh je. Seolahnya begitulah. Faqala Umar, kata Sayyidina Umar, innahu mimma qad alimtum. Kamu kenal dah kan Ibn Abbas ni. Nabi SAW doa untuk dia, Allahumma afaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ni bukan sebarangnya orang. Baik. Qala fada'ahum zata yaumin wa da'ani ma'hum. Satu hari Sayyidina Umar panggil ahli Badar dan dia panggil Ibn Abbas masuk sekali dalam majlis. Kata Ibn Abbas, aku rasalah dia panggil aku sekali ni sebab nak memperkenalkan Ibn Abbas ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar bertanya, para sahabat semua, ma taquluna fi, apa pandangan kamu tentang ayat ini? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa pandangan kamu pada ayat ini? Bila mari pertolongan Allah Ta'ala, manusia masuk Islam berduyun-duyun. Qala ba'duhum, kata sebahagian daripada sahabat, Allah Ta'ala perintahkan kami supaya kami puji Allah, kami istighfar apabila kita mendapat kemenangan dan dapat buka negara-negara. Kata yang lain pula, la nadri, tak tahu. Ada sebahagian pakai senyap. Mana 3 kumpulan. Ada yang cuba tafsir, ada yang tak tahu, jawab terus, ada yang senyap. Faqala li, Sayyidina Umar berkata, ya Ibn Abbas, akazaka taqul? Gitukah huraian ayat ini? Qultu la, tidak ya saya Amirul Mukminin. Umar tanya dia, ma taqul? Apa pandangan awak? Qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lah. Turunnya ayat Quran ini menandakan ajal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hampir, seolah-olah Allah dah iklankan kepada Nabi bahawa umur semakin hampir. Dalilnya apabila mari pembukaan kota Mekah, maknanya perjuangan Nabi dihalau keluar daripada Mekah dulu, sekarang ni akan balik. Ambil. Itu menunjukkan alamat tempoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berakhir dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar ma a'lamu minna illa ma ta'lam. Umar kata, ya aku faham juga sama yang kamu faham. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Walaupun dalam surah ini tidak ada ayat yang menunjukkan bahawa Nabi dekat dengan tempoh ajalnya, tetapi al-bisyarah, khabar gembira yang disampaikan, kamu akan dapat buka negeri Mekah. Orang akan masuk Islam berduyun-duyun. Allah perintahkan Nabi supaya bertasbih dan beristighfar. Tak ada tunjuk mati bila. Walakin al-faqih al-fatin, orang yang faqih, orang yang cerdik, orang yang hebat, yudrik,
dapat mengesan daripada maksud ayat ini, iaitulah sebagaimana kata di syair, iza tamma syai'un bada naqsuhu taraqqab zawalan iza qila tam. Kata-kata syair ini bagus. Apabila sempurna suatu benda, bermulalah yang kurangnya. Kamu tunggulah kehilangannya apabila dikatakan tam, setelah sempurna. Kan? Bila sempurna ajaran agama ini sudah selengkap, bermakna Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke atas dunia ini akan pergi. Itu istimbat. Macam kita juga, kontraktor mari buat rumah kita. Hari terakhir dia mari, dia bawa kertas suruh tanda tangan. Tuan, saya dah selesai pembinaan. Dia mari lagi esok, dah lah. Kecuali fulus tak habis lagi kan. Mana ibaratnya begitu. Apabila Nabi SAW selesai daripada menyampaikan dakwah dia, telah sempurna berjalan agama, bermakna Nabi nak wafat. Itu istimbat para sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Kita hafal dalam syair, kullu syai'in iza ma tamma nuqsan. Setiap benda apabila sudah sempurna, dia akan pergi kekurang. Itulah kaedah dia. Maka isya'a dalam ayat ini menunjukkan kepada hampirnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi bilangan ayat dia 3 ayat bittifaqi al-ulama, dan dia ini salah satu daripada 3 surah yang pendek. Bilakah waktu turun ayat ini? Oh, jawabnya hiya madaniyatun bil ittifaq, dan dia termasuk di dalam awakhir suwaril Quran, di antara surah-surah yang terakhir turunnya. Dan dia akhir surah nazalat kamilatan. Tanda. Surah yang terakhir turun lengkap satu surah. 3 ayat ni turun satu surah. Ada lagi ayat lain yang turun di akhir sebelum Nabi kita wafat kan. Tapi tafsirnya surah satu sebagai satu surah, maka inilah yang terakhir, surah kamilah, surah yang sempurna, sebagaimana kata di sebahagian ulama, ramai di kalangan ulama-ulama tafsir. Beza pula pandangan tentang waktu nuzul. Ada kata tahun yang ke-7, maknanya sebelum pembukaan kota Mekah, kan, tahun yang ke-6 berlaku perjanjian Hudaibiyah. Tahun yang ke-7 Nabi kita pergi ke Mekah Umratul Qadiyah. Tahun yang ke-8, inna fatahna laka fatham mubina iza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kalau sebelum, ada yang katakan sebelum pembukaan kota Mekah, ini tahun yang ke-8. Pembukaan kota Mekah, untuk maklumat para penonton sekalian, tanda berlakunya pada Ramadan, pertengahan Ramadan tahun yang ke-8. Sebab itulah saya kalau tengok di Facebook ana akan letak tarikh-tarikh hari ini dalam sejarah. Pembukaan kota Mekah, berlakunya, Masya Allah, tabarakallah, peperangan Badar, kan, berlakunya peristiwa nuzulul Quran. Cuma nuzulul Quran tu sukar kita nak letak hari ini nazarah, sebab khilaf ulama. Ada kata 17, 18, 21, 24. Tapi dalam sudut peperangan boleh katakan sepakat. 17 Ramadan Badar. Pembukaan kota Mekah selepas Badar, pada tahun yang ke-8. Ada yang mengatakan turun ayat Quran ini ba'dal fath. Setelah Nabi kita masuk Mekah, baru turun ayat Quran. Itu yang zahir daripada siyak. Sebabnya selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8, tahun yang ke-10 Nabi kita pergi Hajjatul Wada', bermakna selepas itu ada 2 tahun lebih lagi barulah Nabi kita wafat. Ramadan tahun yang ke-8. Zulhijjah tahun yang ke-10 Nabi kita pergi haji. Nabi kita wafat bila? Rabiul Awal tahun yang ke-11. Cuba kira. Berapa tahun tu? Ramadan 2 tahun kan. Kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maknanya 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 5 bulan lebih. Baiklah, secara ringkasnya, apa makna dinamakan surah An-Nasri dengan makna surah kemenangan? Apa yang kita menang? Kerana dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda berjaya mencapai kemenangan dan menguasai tanah suci Mekah serta melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka hendaklah baginda sallallahu alaihi wasallam bersyukur
dengan mematuhi perintah Allah yang melimpahkan nikmatnya itu serta memohon ampun kepadanya. Kena cepat. Kena terus istighfar banyak dan banyak bertasbih. Baiklah, ringkasan intisari kandungan surah ini, ayatnya pendek je. Dalam surah ini mengajar kita supaya apabila kita mendapat apa yang kita usahakan mendapatnya, janganlah kita lalai dan lupa daripada bersyukur dengan mengerjakan amal-amal kebajikan, amal bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan apa sahaja yang kita hajati itu serta meminta ampun kepada Allah akan salah silap kita dalam usaha yang kita jalankan itu. Jadi ayat ini jelas pada kita. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita banyak bersyukur dan beristighfar. Kita tengok apa cara Nabi, respon Nabi bila turunnya ayat Quran ini, insya-Allah dalam perbincangan kita. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita masuk kepada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai negeri Mekah. Jelas ayat ini al-fath di sini bermakna Fathu Makkah. Bila ke tarikh Fathu Makkah, tanda para jemaah sekalian pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Ramadan tahun yang ke-8. Allah Ta'ala mula surah ini dengan iza. Iza. Biasanya, iza ni beringat makna apabila. Apabila biasa digunakan untuk masa depan. Apabila berlaku demikian. Apabila datang orang ni. Apabila, itu maknanya kalau dalam bahasa Melayu kita pun, apabila iza dengan mana akan datang. Waqad tustaqdam lil hadir. Dan boleh juga digunakan untuk sekarang. Learning boleh guna. Seperti firman Allah Ta'ala, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Idza yasha. Bila Tuhan nak, dia berkuasa. Hina yasha. Maka kedatangan pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan kota Mekah musy'irun bitawqif. Maknanya kita rasa satu perkara yang telah diletakkan. Dia bukan mari tanpa ada persiapan, mari begitu saja spontan, tidak. Sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla itu datang bukan spontan dan bukan pada saat yang sama. Pertolongan ini mari bila? Ba'da 20 sanah. Masya Allah, tabarakallah. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Berhijrah ke Madinah. Tahun yang ke-8. Bermakna 12 campur 8, 20 tahun. Nabi kita sabar, Nabi kita bermujahadah, Nabi kita berlawan dengan kafir, Nabi kita diseksa. Ramai di kalangan sahabat-sahabatnya yang telah mati syahid, ada yang dipukul, ada yang dihalau, ada yang disakiti. Semua perkara telah dilalui, barulah iza ja'a nasrullah, baru datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kita pejuang-pejuang pendakwah Islam, jangan kita rasa nak semua benda tu kun fayakun. La, tak mungkin satu benda jadi kun fayakun. Dakwah hari ni, esok orang dah baik semua. Sebagaimana istilah sekumpulan daripada masyarakat, takkanlah kahwin hari ni esok dapat anak kan. Takkan kahwin hari ni esok dapat anak. Ada yang terus tak dapat, mandul terus pun ada juga. Nak kata apa? Bermakna kita kena belajar. Dalam ilmu dakwah, begitulah keadaan. Ada orang menerima, ada orang yang menentang. Ada orang sokong, ada orang tak sokong. Yang pentingnya, kita kembalikan kepada dakwah kita ni, berpaksikan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW yang dinamakan sunnah. Maka kalau kita duduk atas keyakinan kita ini sunnah Nabi SAW, kita jalan terus. Apa yang berlaku, berlakulah. Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah semestinya. Allahu Akbar. Maka datang ketentuan Allah Azza wa Jalla, berlakunya kemenangan. Izaja. Allah Ta'ala sudah datang. Datang pertolongan Allah Ta'ala.
wa ta'bir bi nasrullah. Iza jaa nasru. Iza jaa nasrullah. Kalau kita bahasa Arab, ada ba depan tu huruf jar, bi nasri. Tapi oleh kerana kita alal hikayah, kita nak cerita ayat tu, nasrullah. Wa ta'biru bi nasrullah. Jangan kata pula, dia ni baca dengan baris depan ni, pada huruf jar depan. Lepas tu dia kena letak dalam kurungan. Dia panggil alal hikayah. Menunjukkan bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu minnatun min indillah. Suatu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan beri anugerah, jangan sombong. Ni kita ni meraihkan kemenangan. Begini. Kuasa rakyat, kuasa keramat. Meraihkan kemenangan. Sepatutnya bila kita dapat kemenangan, kita kata ini adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau perjuangan kita di atas landasan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau perjuangan tidak landasan Allah, jangan main-main. Sebabnya berlaku di satu negara, apabila orang ni dapat kemenangan, ada di kalangan ulama pengampu keluarkan pandangan. Dia kata orang ni seolah-olah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan umat ini. Padahal kawan tu penjahat hangit. Kan? Tak ada langsung nak berbincang tentang Islam. Maka bila kita kata Nasrullah, mu menang ini bukan kerana kekuatan kamu, bukan kerana kehebatan kamu, tapi kerana mendapat pertolongan daripada Allah. Maka sepatutnya kita tawadha dan merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla, mengingati sentiasa dalam kepala kita bahawa apa yang kita dapat ini pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, kalau kita baca dalam kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kitab yang kecil telah saya usahakan, nama dia Tahzibus Sirah. Tahzibus Sirah. Tahzibus Sirah ni kecil tapi lengkap dalam ni. Imam Nawawi rahimahullahu taala lengkap daripada awal tahun lagi. Ni dia buat daripada kita letak dalam buku ni perjalanan awal lagi. Perjalanan awal tahun 1 apa yang berlaku. Tahun yang kedua apa yang berlaku. Tahun yang ketiga masya-Allah tabarakallah. Jadi semua orang panggil dalam bahasa ringkasnya macam sinopsis. Macam satu ringkasan kepada apa ni. Tahun yang ke-8 berlakunya pembukaan kota Mekah. Jadi kita nampak para jemaah sekalian ni ringkas. Kalau kita tuan nak baca yang sederhana, besar, kita Ar-Rahiqil Maktum yang banyak terjemahannya di Malaysia, masya-Allah tabarakallah. Jadi ana pernah jumpa dengan Allahyarham Syekh Safiur Rahman Warakfiri di Madinah. Kebetulan anak dia duduk satu bangunan dengan saya di Jamiatul Bir di Madinah. Masa belajar dulu, ana jumpa dia, kata aku berminatlah nak terjemah kitab Ar-Rahiqil Maktum, kamu punya susunan. Dia kata ahlan wa sahlan, tafadhal. Balik Malaysia, tengok Masya Allah Ar-Rahiqil Maktum sudah diterjemah oleh banyak versi. Saya kata cukuplah, apabila orang dah buat, kita tolong sebarkan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya syorkan supaya beli kita Ar-Rahiqil Maktum. Walaupun ada sedikit beberapa isu yang patut dibincangkan semula, disemak, tapi keseluruhan kita itu memang bagus. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dalam keadaan mutawadhi'an muta'ti'an ra'sahu. Masya-Allah tabarakallah. Tunduk Nabi. Begitu orang panggil tawadha, walaupun dia dikeluarkan oleh penduduk Mekah dalam keadaan dihalau keluar, tapi Nabi kita masuk dalam keadaan walaupun dia menang, tapi dia masuk dalam keadaan tawadha. Ini yang kita patut kita belajar. Nabi tawadha. Ada sebahagian ulama kitab sirah sebut, walaupun ada yang mengatakan dari sudut dirasah hadisiah atau sanadnya ada masalah, tapi ulama sirah dengan ulama hadis itu ada sedikit kelonggaran di situ. Jadi berkumpul di Bukit Safa, Quraisy kafir Mekah ni duduk tunduk belakang, duduk tunggu apa yang Nabi nak buat. Ada riwayat mengatakan Nabi kata izhabu wa antumut tulaqa. Kamu boleh pergi, kamu bebas. Masya Allah, tabarakallah. Berbeza dengan cara pembesar-pembesar dunia hari ini, bila dia menang, habis. Menang hari ini, petangkangan penuh dalam penjara dia, orang-orang yang menentang dia dalam politik. Masya Allah, tabarakallah. Nabi tidak.
Panggil Quraisy, dia beri kebebasan. Orang nak masuk Islam masuk, yang tak nak masuk Islam kekal dengan agama dia, tapi duduk di bawah pemerintah Islam. Dan dalam Sahih Bukhari, menceritakan bahawa Nabi bila masuk Makkah, sebagaimana yang dilaporkan oleh Hani radhiyallahu anha, sepupu Nabi, kakak pada Sayyidina Ali. Dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dan Nabi kita telah melakukan salatul duha. Berapa rakaat? Ada yang katakan 8 rakaat Nabi kita solat duha. Solat dulu pagi tu. Masya-Allah, tabarakallah. Dan Allah Taala boleh je nak beri kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi dengan dihantar malaikat mari dia bagi mati habis puak-puak geng-geng Abu Jahal, tapi tidak. Sebab apa? Allah nak tunjukkan bahawa perjuangan ini perlu kepada pengorbanan. Perjuangan ini perlu kepada jihad, mujahadah, musabarah, bukan boleh kum payakum begitu. Karena itu, dua perjalanan yang besar, tapi dua cara yang berbeza. Tuan-tuan tanda. Perjalanan Nabi SAW, Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala hantar mari jet, mari, nama dia Buraq. Angkat Nabi ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi kita naik ke langit. Walhanya, pada waktu itu, Nabi kita keseorangan. Maka, datanglah Buraq ambil. Kenapa ketika Nabi dikepung rumahnya? Terpaksa Nabi kita bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar dalam gua Sur di Mekah. Ketika nak hijrah, Allah tak hantar mari Buraq. Pada perkiraan kita, saat itulah saat yang diperlukan Buraq. Kerana waktu takut. Patutnya Buraq mari zau parking depan rumah Nabi. Ya Allah, tawakkalna ala Allah. Nabi kita naik, tengok Abu Jahal duduk bawah, ma'assalamah. Nak kata apa? Tidak. Sebab jihad, hijrah, perjuangan perlu kepada pengorbanan dan musabarah. Berbeza kita hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, kan? Kita ambil air wuduk, kita solat Allahu Akbar, selesai. Tapi kita nak dakwah orang, nak menegakkan Islam, perlu kepada perjuangan. Mungkin perjuangan kita, pengorbanan kita bukan setakat harta, tapi nyawa dan darah. Maka itu diajar kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mari kemenangan kepada Nabi begitu saja, tapi setelah melalui proses jihad, musabarah, mujahadah, akhirnya iza ja'a nasrullahi wal fath. Masya-Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, panjang kalau kita nak masuk dalam bab peperangan ini. Allah Ta'ala beri pertolongan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut sini, iza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi dua-duanya dapat, pertolongan dan kemenangan. Kata di para ulama, asir huna, rahsia di sini agak detail ataupun teliti. Ada orang yang mendapat kemenangan, pertolongan Allah Ta'ala, tapi dia tidak dapat kemenangan. Ada. Maknanya, qad yahsulu, pertolongan Allah Ta'ala mari, tapi dia tak dapat kemenangan. Contohnya. Bila musuh mari, kita pergi serang musuh, kan? Kita berjaya, kepung semua. Tak ada di kalangan pejuang kita yang mati, tapi kita tak boleh masuk negeri itu. Berlaku juga. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi kepung Taif. Lama Nabi kita kepung tapi tak masuk. Tak boleh masuk. Sehingga Nabi kita turun tapi puak Taif pula mari. Itu dia panggil ada pertolongan Allah Taala, maknanya pejuang-pejuang Islam ni tidak sakit, tidak mati, tidak apa, tapi tidak mendapat kemenangan. Maka dalam ayat ini dua-dua dapat. Nasrullah wal fath, pertolongan Allah Taala dan kemenangan. Alhamdulillah. Masa itulah kita, pejuang Islam ni kita kena tengok kemenangan itu dalam banyak dimensi. Tak semestinya menang maknanya kita dapat menguasai, tapi menang boleh jadi kita dapat menyampaikan mesej dakwah, itu satu kemenangan. Wan nasru, pertolongan Allah Ta'ala itu ada berbagai cara. Tanda tuan-tuan. Pertolongan Allah Ta'ala ada berbagai cara, suwarun kathiratun. Di antara yang pertamanya, Allah Ta'ala sabatkan kita di atas agama kita. Walaupun dikuasai oleh musuh, tapi orang ini tak lari daripada perjuangan Islam. Itu dia panggil pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua,
ihlak, Allah Ta'ala binasakan musuh-musuh Islam, walaupun orang mukmin tak dapat menguasai negeri itu, tapi banyak orang dia musuh. Contohnya, dalam peperangan Badar. Badar, Abu Jahal dengan geng-geng dia, 70 orang mati. Bahasa Arab panggil sonadid. Sonadid ni saya terjemah dengan mana kepala pengak. Ada para penonton kata, pengak apa ni, pengak pisang ke pengak nangka kan? Kepala pengak ni bahasa Kelantan, maknanya kepala samsing. Tu kepala pengak tu. Kepala pengak ni kepala samsing, kepala gedebe, kaki-kaki yang orang panggil hagah-hagah ni, ni mati habis. Mati. Tapi Nabi kita tak dapat kuasai negeri Mekah. Itu maksudnya nasrun ja'ah biduni fath. Tapi Allah Ta'ala janji bahawa kamu akan mari. Pertolongan Allah Ta'ala itu akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Wa qad ja'a. Bila mari pertolongan Allah Ta'ala, kamu dapat membuka negeri Mekah, kita pergi pada ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Ta'ala ini berduyun-duyun. Ini di antara janji Allah Ta'ala. Yang pertamanya Allah Ta'ala beri pertolongan. Yang kedua Allah Ta'ala beri kemenangan. Yang ketiga Islam dianuti berduyun-duyun. Afwaja, manusia ini masuk ke dalam agama Islam. Nas di sini ada kata Arab, ada kata ke manusia seluruhnya. Mana kalau Arab memanglah orang Mekah masuk Islam, boleh katakan hampir penduduk Mekah tu semuanya sudah masuk Islam pada saat itu. Afwaja, bagaimana jamaat berpuak-puak masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa kemenangan yang Allah Ta'ala beri itu bukan sekat menguasai negeri, menguasai hati. Kita ni berbeza para jemaah sekalian. Ada orang dapat menguasai satu perkara, tapi dia tak dapat menguasai hati manusia. Menang kita, mereka kalah. Tapi kalah. Mereka duduk dari bawah pemerintahan kita dalam keadaan sakit hati, panas, duduk cari cyber tropa, hari-hari duduk bongkar, hari-hari duduk buat fitnah. Sebab apa? Sebab hatinya sakit. Tapi dalam pertolongan Allah SWT ni, Tuhan beri, yadkhuluna. Mereka kalah, tapi mereka masuk Islam afwaja, berpuak-puak. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Dalam hadis Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kanatil Arab talawwamu bi islamil fat. Orang Arab ni masuk Islam dengan pembukaan negeri itu, fayaquluna utruku atarakuhu qaum wa qaum. Macam mana dia dengan kaum dia? Fa innahu in zahara alaihim fa huwa nabiyyun sadiq. Kalau Muhammad boleh menguasai Mekah, maka tentulah dia tu benar. Jadi alhamdulillah bila Nabi kita masuk Mekah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang Arab ni pun masuk Islam semua sekali. Mereka yakin bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar. Jadi ada juga masuk Islam kerana nak jaga diri, nak jaga tu, tapi ada yang masuk Islam tu pada peringkat awalnya kerana nak kebendaan. Contohnya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni salah seorang pemimpin Quraisy yang Nabi kita beri harta banyak, kambing atau unta, beri. Berapa banyak dia nak, Nabi kita beri. Sehingga orang Madinah rasa iri hati, pemuda-pemuda ni. Dia kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila jumpa kaum dia di Mekah ni macam tak ingat kat kita. Nabi tak bagi langsung kepada orang Madinah. Kambing, unta yang ditangkap, yang dirampah di Hawazin, Nabi kita beri ke ketua-ketua Mekah. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dengar pemuda-pemuda Madinah cakap macam ni, Nabi kita panggil, mari kumpul setempat di Ja'ranah. Ini dia panggil hinkatus siyasah, kebijaksanaan politik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada timbul isu, dia tak tunggu lama. Sebab bila tunggu lama, dia akan meletup. Ini bahaya dalam sebuah negara. Nabi dengan isu, terus dia panggil. Ansar dia boleh masuk, Muhajirin tak boleh masuk. Sebab isu ni isu Ansar. Orang Muhajirin duduk sudah dapat kambing mana? Orang Mekah dapat kambing, orang Ansar tak dapat.
Maka Nabi tanya, "Hei ya ma'syar Ansar, apa yang kamu nak rasa? Aku dulu dihalau, kamu yang tolong." Tak ada orang Ansar jawab. Akhir sekali Nabi kata apa? "Ma bayagani, apa yang aku dengar kamu cakap tentang ni?" Nabi kata sepatah, "Ya ma'syar Ansar, redha ke tidak kamu? Orang Mekah balik dengan unta, balik dengan kambing. Wa antum tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu balik ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, semua Ansar yang ada dalam kemah dalam hari itu, semuanya mengatakan radina ya Rasulullah, kami redha, dan mereka menangis sehingga basah janggut karena terlalu gembira. Pada anggapan mereka, mungkin Nabi kita duk bagi harta ke orang Mekah, lepas ni dia tak balik dah. Ansar, kamu balik. La, Nabi kata, biarlah orang Mekah ambil balik dengan unta, dengan kambing. Kamu balik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pada saat itu orang Ansar menangis sampai basah janggut. Mereka mengatakan, radina ya Rasulullah, kami redha ya Rasulullah. Biarlah kami itu kecil, Rasulullah balik bersama kami ke Madinah. Ini yang kami nak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata di Safwan, cerita Safwan tak habis lagi ni. Safwan bin Umayyah kata apa? A'tani Rasulullah sallallahu yauma Hunain. Rasulullah beri kepada aku pada pagi peperangan Hunain, lepas pada buka kota Mekah, Ramadan. Syawalnya Nabi ke Hunain. Hunain tu depan tu, ya. Tuan-tuan yang pergi ke Ja'ranah, nak pergi ke Taif, tepi jalan tu ada Wadi Hunain. Dekat. Dia kata, wa innahu la abghadul khalq. Nabi ni Muhammad sallallahu, orang yang paling aku benci atas dunia ni. Fama zala yu'tini. Terus Nabi kita dahulu ambil unta, ambil kambing, ambil Safwan. Safwan dah ambil hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya, sehingga Allah Taala tukar hati aku menjadikan Muhammad orang yang paling aku sayang atas dunia ni. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi begitulah keadaan manusia. Kita nak ubah seorang hidup manusia bukan senang. Nak ubah seorang manusia bukan senang. Saya berkawan ramai dengan sahabat-sahabat. Dalam bab perjuangan mereka duduk di sah depan. Apa dia panggil apa? Frontliner. Sah depan duduk. Dalam bab dakwah mereka sah depan. Dalam bab bantu kita sah depan. Ustaz nak pergi mana, hamba bawa. Nak rebah kereta boleh, nak semua boleh. Nak duit tiket saya bagi. Tapi bila kita kata, ya akhi, saya ni sayang kau. Awak sungguh-sungguh ikhlas dalam perjuangan. Tapi soyah lagi. Apa tak berhenti rokok? Kena ni, dia bertepuk meja. Ya Rabbi Ustaz, tolonglah ya Ustaz, tolong doalah kepada Tuhan, biar saya boleh berhenti. Nak cerita, nak ubah seorang manusia bukan senang. Tapi kalau manusia boleh berubah daripada syirik terhadap Allah Ta'ala kepada tauhid, daripada maksiat kepada kebajikan, daripada perkara yang tak baik kepada benda baik, kita kata ini satu kejayaan yang besar yang kita nak ubah manusia. Ubah manusia bukan macam ubah pokok. Kan? Sehingga kata di Ali Pejuang, dia kata kalau kamu nak ubah sebuah bukit ni, aku sanggup kumpul pemuda negeri ni, kita cangkut buat lagi bukit. Tapi nak ubah satu hidup manusia bukan senang, sebab benda tu berkait dengan hati. Tapi Allah Ta'ala telah beri perjuangan Nabi. 20 tahun Nabi melalui perjuangan yang begitu getir. Tetapi bila ja'a nasrullah, datang pertolongan Allah, datang dapat pembukaan kota Mekah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia masuk berduyun-duyun kepada agama Allah Azza wa Jalla. Setelah berapa tahun Nabi kita melalui isyruna aman, 20 tahun perjuangan. Bukan pendek para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ini, nasrun, pertolongan. Fathun, pembukaan. Kemudian orang masuk dalam agama Allah Ta'ala berduyun-duyun, menunjukkan bahawa hadaf, tujuan utama dakwah ini, tahqiq, iaitulah untuk nak merealisasikan manusia ni masuk agama Allah Azza wa Jalla. Bukan kita masuk tujuan kita berperang, bukan tujuan kita nak tumpahkan darah orang, bukan kita nak yatimkan anak orang, bukan kita nak jandakan bini orang, tapi yang kita nak manusia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kamu tidak beriman, kamu masih degil, masih kerah kepala, masih menjadi penghalang kepada agama ini sampai kepada masyarakat, pada saat itu Allah Ta'ala uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah Ta'ala izinkan kita berperang. Sebab apa? Sebab agama ini mesti disampaikan kepada masyarakat. Agama ini mesti disampaikan kepada seluruh dunia. Kalau ada yang menghalang di hadapan kita, maka ketika itu jihad akan berlaku. Itu kaedah Islam.
Tapi kalau kita pergi mana-mana negeri, mereka setuju nak ikut undang-undang Islam, terus kita kekalkan mereka. Kalau dia jawatan penghulu lah dia. Kalau jawatan dia boleh duduk di situ. Tapi kalau dia lawan, itulah yang terjadi di dalam perjuangan Islam ini. Maknanya perjuangan dakwah, perjuangan jihad kita izalatul aqabat, nak menghilangkan sekatan serta gangguan dalam jalan dakwah kita ni, maka kita perlu berjuang. Masya Allah, tabarakallah. Apa saja yang kita nampak, perjuangan melalui bersenjata. Ataupun dalam zaman kita ni bersenjata tidak ada. Kalau ada, kita kena tangkap, belum apa-apa lagi. Maka diberinya lorong dakwah. Sebahagian negara, lorong demokrasi. Sebahagian tempat, lorong dakwah. Maka, semua ini adalah lorong-lorong yang dianggap sebagai wasilah untuk kita sampaikan agama ini kepada masyarakat. Ada orang nak bantu kita, kita tengok. Kalau betul-betul mereka ikhlas, kita boleh bersama. Kalau sekiranya nampak pembelot, nampak khianat, tidak ada. Fanabazuhu wara'a zuhurihim, campak di belakang mereka segala perjanjian, maka pada waktu itu tidak ada lagi perjanjian di antara kita dengan mereka. Sebagaimana dalam surah yang lepas, surah Al-Kafirun, kita dah bincang tentang al-bara'atu minasyirki, iaitulah mengisytiharkan kata putus ataupun pemisah di antara kita tauhid dengan syirik, sebagaimana telah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kafirun yang telah kita baca dalam siri yang lepas. Maknanya, orang kafir atas dunia ni mesti akan ada. Sebab itulah bila nak kiamat esok, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang tak ada lagi orang beriman. Yang ada orang tak baik-baik ya. Tak ada lagi orang kata Allah, Allah atas dunia ni. Ni ada setengah orang dia ambil lafaz Allah, Allah ni dia buat zikir. Allah, Allah, Allahu. Macam-macam. Kita kata lafaz itu tidak warid secara spesifik sebagai zikir. Cuma Nabi kita beritahu di sini, hadis dalam Muslim, Nabi kata tak ada lagi orang sebut nama Allah atas dunia ketika itu berlakunya kiamat. Tetapi hikmahnya Allah Ta'ala sebut kepada kita, di atas dunia ni ada dua kumpulan. Tengok dalam surah At-Taghabun, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kamu, ada di kalangan kamu kafir, ada yang beriman. Kata di ulama tadabbur, wa qaddamal kafir. Allah Ta'ala mula kafir dulu sini. Li'annal kufar humul aktsaru adadan, karena orang kafir bilangannya ramai atas dunia. Zaman dulu pun orang kafir ramai. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila orang ni masuk Islam, maka terhalanglah darah dia, terpeliharalah darah dia, usima minni, terpeliharalah darah dia, harta benda dia, kehormatan dia, tak boleh lagi kita kacau. Tuan-tuan ingat ke tidak kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu? Kan ketika dia pergi kepung seorang laki-laki itu dalam di Juhainah, tiba-tiba seorang laki-laki itu bila terkepung, dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Usamah tikan dengan pedang dia. Fata'anat. Allahu akbar, mati. Dia balik diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah. Dia kata la ilaha illallah wa qataltahu, membunuh dia. Masya-Allah. Nabi kita diulang-ulang, afala syaqaqta an qalbi, membelah ke dada dia, membuka ke hati dia, tengok dia tak ada iman. Allah, Nabi kita mahu. Usamah kata, menyesal aku kalau boleh nak masuk Islam hari ni baru, supaya tak terjebak dengan kes tadi. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah para jemaah sekalian, tujuan matlamat masuknya Islam ke dalam agama ini afwaja, hasil daripada kesan daripada strategi Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, sewaktu Nabi kita dihalang daripada masuk Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita akan pergi kepada, tengok dalam ayat ini Tuhan kata, yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah Ta'ala. Dinillah. Dia tak kata walam yakul ad-din, yadkhuluna fi din, dia tak masuk dalam agama. Sebab apa? Tanda di sini. Ini dia panggil lataif. Lataif, kehalusan tafsir. Allah Ta'ala sebut terus, dinillah, aku nak agama aku. Tuhan tak kata ad-din. Sebab ad-din, orang Arab ni, dia guna perkataan ad-din ala ta'ati walittiba' lil muluk. Ta'at dan ikut raja-raja. Jadi ad-din.
Sebab itulah sebahagian ahli-ahli sejarah tulis annasu ala dini mulukihim. Manusia itu ikut gaya cara hidup pemimpin mereka. Pemimpin dia berfoya-foya, foya-foyalah dia. Pemimpin dia gila ke harta, gila harta juga. Pemimpin dia gila berebut jawatan, gila berebut jawatan lah puak dia. Nak kata apa? Kan orang buat bandingan di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Orang duduk bincang, pagi-pagi di jumpa kedai kopi, berapa surah dah hafal Quran? Berapa juzuk dah kamu khatam? Mari zaman lain pula, duduk sibuk dengan duduk milik hamba. Berapa bini dah ada? Berapa hamba kamu? Duduk sibuk. Itu dipanggil annasu ala dini mulukihim. Kata di sebagian pendakwah, termasuklah Abu Anas afallahu anhu juga kata, zaman kita hari ini annasu ala dini i'lamihim. Manusia mengikut gaya media mereka. Media duk gilak siapa? Duk gilak pelakon, pelakonlah. Daripada pelakon jadi bintang. Bintang filem. Pelawak padahal nama dia pun pelawak. Orang Kelantan kata kalau pelawak ni makna pembohong. Dia ni hebat ni, pelawak antarabangsa. Pelawak tu mana pembohong sebenarnya. Kita naik taraf pula dah pelawak. Pelawak sudah bertaubat, habis diangkatnya menjadi penceramah di masjid di surau pula. Macam-macam lah dunia nak kiamat, kan? Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut di sini, dinillah, bukan masuk ad-din. Ad-din itu maknanya pengikut raja. Ayat yang terakhir, ayat ini insya-Allah para jemaah sekalian kita akan tengok bacaan ini dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila kamu dapat kemenangan, kamu tengok agama Islam ini berduyun-duyun orang masuk, mana pertolongan Allah Ta'ala telah datang, kita juga dapat menguasai negeri, orang masuk Islam itu ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya ia sangat menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita supaya bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Wa qad sahha, telah sahih daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini, surah ini, surah An-Nasr ini, kana qallama yarka' au yasjud. Bila Nabi kita ni rokok ataupun sujud, maka Nabi kita akan baca doa ni. Baca semua tuan-tuan. Saya nak ajar ni kebetulan kita duduk di akhir Ramadan ni, kita panjangkan rokok kita, sujud kita, dalam tahajud kita, dalam tarawih kita, dalam witir kita panjangkan. Kata dia Aisyah, bila Nabi sujud ataupun Nabi rokok, dia baca. Mula-mula tu baca yang tu dulu, baca yang Subhana Rabbiyal Azim dulu. Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Kemudian kita baca doa ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kata, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Jadi kita baca. Selepas kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, kemudian kita baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Jadi waktu kita ada peluang ni, kan kita solat tahajud seorang-seorang ataupun family kita yang kita bagi tahulah kita nak sujud lama sikit. Jadi dalam bacaan ini saya dah kumpulkan dalam buku yang kita terjemah ni, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim ada 2 versi. Satu versi yang besar ni, satu lagi versi yang kecil. Yang kecil itu dipanggil versi pocket. Itu ada satu. Bolehlah tuan-tuan cari, nama dia Perisai Muslim, ataupun kalau nak dapat free, cari dalam islamhouse.com. islamhouse.com, di sana ada buku nama dia bahasa Malaysia. Dia tulis nama saya sebagai penterjemah, ada. Jadi ada 2 versi sini ya. Satu dia panggil Perisai Muslim yang ni besar ni, satu lagi yang sahih pocket. Coba tengok yang sahih pocket. Jadi dalam buku ni
ada dah. Kita nak baca apa? Waktu kita takbiratul ihram, kan? Wajah tu wajah lazi fataras sama, ada lagi bacaan lain. Kemudian setelah kita i'tidal, kita baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Bila kita rokok, kita baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufili. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufili. Siapa dia dah ingat? Sujud sama juga. Kemudian di akhir salat, apa yang kita nak baca? Jadi para jemaah sekalian, peluang-peluang yang Allah Ta'ala beri ini cukup besar. Jadi para jemaah boleh dapatkan buku ni. Ni Perisai Muslim ni, alhamdulillah mudah jadi tuan-tuan. Ataupun orang tua-tua tak nampak, ambil yang besar ni, kan? Ada dua. Jadi kita baca, kita tingkatkan bacaan-bacaan kita. Alhamdulillah ada sahabat kita kumpul bacaan-bacaan dalam salat yang waris daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang lain duk kempen, malam 10 akhir ni baca ni macam-macam bacaan, kita kata semua tu kalau tidak mari daripada sunnah Nabi, bermakna dia termasuk dalam susunan yang dibuat oleh orang lain. Maka kita ada dah susunan daripada sunnah Nabi, kenapa kita nak ambil yang lain? Kan? Baiklah. Allah SWT kata di para Aisyah, ya ta'awwalul Quran. Nabi kita tafsir Quran tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi kita baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kalau kita nak tambah boleh tak? Selepas pada Allahumma ghafirli, boleh. Wali walidayya, dua ni jangan tinggal. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku, dan dua ibu bapa. Dua ni jangan tinggal. Inilah aset besar kita, iaitulah mak ayah kita. Maka Allah Ta'ala suruh bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah yakunu, maknanya sabbih bihamdi rabbika wa anta mutalabbisun bihamdihi. Membertasbih, memuji Allah Ta'ala, sabbih, membersihkan Allah Ta'ala dengan kamu memuji Allah. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam ni kita nampak beza di antara alhamdu wasyukru. Puji Allah Ta'ala mana kita puji semata-mata. Tapi kalau syukur, biasanya syukur ni ba'da al-ma'ruf. Bila kita dapat nikmat, kita kata syukur Allah Ta'ala. Tapi kalau kita, semua yang apa kita buat, kita puji Allah Ta'ala. Itu puji. Beza di antara puji dengan syukur. Puji semata-mata kita puji. Sebab itulah kita kata sentiasa alhamdulillah, alhamdulillah, kan? Itu kita puji. Tapi kalau kita sudah makan, kita kata alhamdulillah, mana kita syukur. Kenapa? Tanda ni. Tanda para pelajar. Kenapa dalam ayat ini Tuhan susun 3 benda? Sabbih, fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih, 1. Bihamdi rabbika, maknanya alhamdu, 2. Wastaghfir, yang ketiga istighfar. Jawabnya para ulama, sebabnya hakikat tasbih itu kita puji Allah Ta'ala dengan segala pujian. Puji Allah Ta'ala, kita bersih Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kelemahan. Tak ada sifat, tak ada lemah. Kemudian kita puji Allah Ta'ala pula dengan kita syukur. Alhamdulillah di atas nikmat yang engkau beri. Kemudian yang ketiga, barulah kita istighfar, minta ampun. Inilah dia panggil tartib. Kita yang pertama sekali kita puji Allah Ta'ala. Kemudian kita puja dia. Yang ketiga baru kita minta untuk kita. Itu tartib doa. Tartib doa. Soalan. Ini menarik. Soalan-soalan ni bagus. Kita nak berhenti pun tak boleh lagi, tak habis soalan. Betul tak? Soalan kata, kenapa Nabi kita diperintah supaya beristighfar? Sedangkan Nabi tak berdosa. Wastaghfir, minta ampun. Nabi kita tak berdosa, kenapa suruh istighfar? Jawab dianya, ada ulama mengatakan, Nabi kita selalu diperintah supaya istighfar di sini untuk apa? Untuk mengajar umat dia. Bukan Nabi kita tu bersalah. Nak ajar umat dia supaya banyak beristighfar. Ada yang mengatakan Allah perintah Nabi beristighfar min ajli an tuqtada bih. Supaya kita umat ni ikut gaya Nabi.
Dan Nabi kita SAW setiap beristighfar, ada juga yang mengatakan bahawa Nabi kita ni, makam dia tak sama dengan makam kita. Makam kita ni kalau kita relax gini, tak apa. Tapi Nabi kalau dia relax tu, tak betul dah bagi dia tu. Tak kena. Dia kena sentiasa istighfar. Yazkurullah fi kulli ahyan, kata di isteri Nabi. Nabi kita berzikir setiap masa. Maka Allah Ta'ala suruh istighfar dengan sebab itu je. Bukan dosa. Kita istighfar kerana dosa. Nabi kita bukan dosa. Dia tak berdosa. Dan ada yang mengatakan bahawa manusia ni baik setara mana dia, dia tak dapat menunaikan hak Allah Ta'ala ke atasnya. Mesti ada kekurangan dan mesti ada kelemahan. Kerana itu kalau kita tengok Nabi SAW, sunnah Nabi, apabila selesai daripada solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita mula dengan istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sebab apa? Kata di ulama hadis, Nabi kita bimbang, takut-takut dalam solat tadi ada kekurangan. Walah Nabi ni khusyuk, bukan macam kita. Kan? Tapi diajar. Kerana itulah para jemaah sekalian, saya duk kempen, duk ajar dalam buku Perisai Muslim. Kita keluar buku zikir pagi petang, zikir lepas solat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya saya nak supaya jemaah ni kita kembali kepada base asal. Apa yang sunnah Nabi SAW. Nabi kita lepas solat, dia istighfar. Imam kita ni macam-macam. Lepas pada solat, Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Baca ayat Quran. Tidak, ayat Quran tu bagus. Tapi setiap tempat tu ada cara yang tersendiri. Kan? Nabi kita selepas daripada haji, disuruh supaya beristighfar. Summa afidhu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Berangkat daripada Arafah, kemudian banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah Ta'ala akhiri umur Nabi SAW dan dakwahnya dengan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Biasanya, ayat lain, kalau kata istighfar, innahu kana ghaffara. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Tapi kenapa dalam ayat ni? Innahu kana tawwaba. Dia tak kata kana ghaffara. Jadi kata dia orang muqtadabur, dia kata mimbabit tanwi'. Mau minta ampun, Allah Ta'ala penerima taubat. Ada yang mengatakan riayatul fawasil. Comel ayat tu. Wal fathu. Afwaja. Tawwaba. Itu dia panggil riayatu al-fawasil, yang menunjukkan bahawa maksudnya bukan istighfar daripada dosa dan maksiat untuk Nabi SAW, tetapi Allah Ta'ala nak tutup hidup Nabi yang diberkati itu dengan istighfar. Jadi para jemaah sekalian, itu perbincangan para ulama. Perbincangan kitanya, kalau Nabi yang tak berdosa beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya, insya-Allah kita cuba kumpul bacaan-bacaan Nabi yang ringkas, yang pendek macam tadi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufili. Ketika seorang sahabat Ibn Umar, dia kata, aku duduk dalam majlis dengan Nabi 100 kali aku duduk dengar dia baca Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan terimalah taubat aku. Jadi kita cuba ambil bacaan-bacaan yang pendek ni, ditularkan, disebarkan kepada masyarakat, kerana semua bacaan yang keluar daripada mulut Nabi SAW yang sahih itu, itulah yang terbaik untuk kita amalkan, daripada kita hidup cari riwayat yang tak ada riwayat yang mari daripada orang tua orang ni, sedangkan kita sudah ada daripada sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan tengok dalam kitab Perisai Muslim, walaupun kecil, sebab itu nama dia Perisai Muslim. Daripada apa? Daripada api neraka, insya-Allah. Jadi tamatlah perbincangan kita Suratul Nasri. InsyaAllah kita akan sambung dalam CD yang akan datang surah Al-Masad, iaitulah kisah Abu Lahab, yang boleh kita sumpah dia di luar dalam salat dan juga di luar salat. InsyaAllah perbincangan kita dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.